Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak mengira kelajuan sekiranya dibagi jarak dan masa, ataupun kita nak cari jarak kalau diberi kelajuan dan masa, atau kita nak cari masa kalau dibagi kelajuan dan jarak. Okey. Jadi kita tengok formula dulu. Formulanya adalah kelajuan sama dengan jarak dibahagi dengan masa. Okey. Ini formula dia. Tapi macam mana nak ingat? Ada kadang-kadang murid dia susah sikit nak ingat. Cikgu tunjukkan cara yang mudah lah untuk awak ingat. Baik. Kita buat dulu bulatan. Okey, kita ada bulatan. Kemudian kita bahagikan dia kepada 2. Okey, kemudian kita bahagi lagi. Okey. So, dari bulatan ni kita mudah untuk kita ingat. Kita bacalah ABC kan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita jumpa J dulu. K, L, M. Jadi J, K, M ni apa? J ni adalah untuk kelajuan. Untuk jarak. Ni J. Okey. K adalah kelajuan. M adalah masa. Warna kuning tak berapa jelas, tak apalah. Okey, jadi kita masukkan kelajuan, jarak dan masa ni ke dalam bulatan ni. Jadi kita bermula dengan huruf J. So J dekat sini. Kemudian bawah ni K dan juga M. J, K, M. Jadi baru kita masukkan apakah dia. Dia J ni adalah jarak, K adalah kelajuan, N adalah masa. Okey, apa kaitan dia? Kaitan dia macam ni. Kalau saya nakkan kelajuan, jadi kita kotakkan kelajuan. Okey, kita kotakkan kelajuan. Yang tinggal adalah jarak dan masa. Jarak di atas, masa di bawah. Jadi itu adalah jarak bahagi masa. Okey, jadi kelajuan adalah jarak bahagi masa, sama dengan formula di atas tu. Baik, kalau kita nakkan, jadi kalau saya tulis sebelum saya continue, kita tulis dulu kat sini. Kelajuan K sama dengan jarak bahagi masa. Jarak per masa. Jadi kalau kita nakkan masa. Sekarang kalau kita nakkan masa, sudah terhilang. Okey. Kalau kita nakkan masa, jadi kita kotakkan masa. Kita kotakkan masa. Yang tinggal adalah jarak dan juga kelajuan. Jarak di atas, kelajuan di bawah. Jadi masa bersamaan dengan jarak di atas, jarak bahagikan dengan kelajuan. Ini maksudnya bahagi, jarak bahagi dengan kelajuan. Okey, itu untuk masa. Jadi kalau untuk jarak pula macam mana? Terlebih.
Kalau untuk jarak pula, kita kotakkan jarak. Okey, kita kotakkan jarak. Jadi yang tinggal adalah kelajuan dan masa. Apa yang perlu kita buat bila duduk sebelah-sebelah macam ni? Apakah formula, apakah operasi matematiknya? Okey, dia berbeza dengan bahagi. Lawan bahagi adalah darab. Jadi kelajuan darab dengan masa. Kita dapati jarak sama dengan kelajuan darab dengan masa. Boleh ya anak-anak? Senang aja kan? Yang pentingnya kita punya bulatan ni kita masukkan dia punya ukuran-ukuran tu dengan betul. Jangan terbalik. Ingat JKM, J dekat atas, KM dekat bawah. Okey, itu sahaja untuk formula. Sekarang kita lihat pula beberapa contoh untuk mengira kelajuan. Okey, kita tengok contoh dalam buku modul kamu, muka surat 68, soalan nombor 6. Sebuah kereta mengambil masa 3 jam. Okey, jadi masa yang diambil bersamaan dengan 3 jam. Untuk sampai ke destinasi sejauh 315 km. Jadi, jaraknya adalah 315 km. So, ingat balik kita punya formula ni tadi. Kita punya bulatan. J dekat atas, bawah KM. Okey. Dia mahukan kelajuan. Jadi kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Bila kita tutup K tu, yang tinggal adalah J bahagi M. Jadi jarak berapa? Jarak 315. Cikgu buat macam matematik biasalah. 315 kilometer dibahagikan dengan masa 3 jam. So kita dapat dekat hujung ni kilometer per jam. Okey, 315 bahagikan dengan 3. Kalau anak-anak dah mahir bolehlah guna potong-potong tu, tapi kalau tak mahir guna cara lama, cara yang lambat sikit, tak apa, janji betul. 3 bahagi 3 dapat 1. 3 bahagi 3 dapat 1. 1 bahagi 3 tak boleh, jadi naik sifar. Tambah dengan 5 dekat hujung dah jadi 15. 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi 105. Dah siap ke? Belum lagi. Sebab dia mesti ada unit kilometer per jam. Okey, ni barulah siap settle soalan yang pertama. Okey. Kita tengok pula. Cikgu ambil lagi satu soalan. Anak-anak ada modul bersama anak-anak kan? Soalan yang berikutnya, soalan nombor 7. Okey, jadual 1 menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh 4 buah kenderaan PQRS. Okey, kenderaan, ada 4 kenderaan PQRS. Okey, jaraknya 170 km, 240 km, 300 km, 360 km. Masa untuk sampai, masa untuk sampai untuk P 2 jam, 3 jam, 5 jam dan
4 jam. Soalan. Yang manakah benar tentang kelajuan? Yang mana benar tentang kelajuan? Sebelum cikgu tunjuk, sebelum kita tengok kepada pilihan jawapan, kita tengok dulu kelajuan bagi setiap kenderaan ini. Okey, kelajuan. Okey, kita tahu kelajuan bersamaan dengan jarak bahagi masa. Jadi untuk P 120 km bahagikan dengan 170 km bahagikan dengan 2 jam. Jadi dia akan dapat 170 bahagi 2, 17 bahagi 2 dapat 8. Bakinya kita ada 1 bahagi 1 tambah kosong, tambah sifar kat hujung tu dah jadi 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, so ini adalah 85 km per jam. Kalau anak-anak tak boleh ikut yang cara bahagi yang cikgu buat, anak-anak boleh buat cara yang biasalah, yang anak-anak mahir. Jawapan dia akan bagi jawapan yang sama. Okey, untuk yang kedua, 240 bahagi 3, sifar 3, mesti ingat. 240 km bahagikan dengan 3 jam. 24 bahagikan dengan 3, kita dapat 4 bagi 3 berapa? 4 bahagi 3 kita dapat 8. Kemudian kosong atau sifar bahagi 3, masukkan je sifar. Kilometer per jam. Okey, kita tengok pula yang R 300 km bahagikan dengan 5. Okey, 300 km bahagikan dengan 5. 30 bahagi 5 dapat 6. 30 bahagi 5 dapat 6. Sifar bahagi 5 dapat sifar. So 60 km per jam. Untuk yang S 360 bahagi 4 36. 360 km bahagikan dengan 4 jam. Okey, so 36 bahagi 4 dapat 9. Sifar naik. Okey, sifar kilometer per jam. So kita dah dapat kelajuan bagi setiap kenderaan. Di sini kita dapati yang paling laju adalah S, kerana dia bergerak 90 km per jam. Maksudnya untuk tempoh sejam dia dah 90 km. Berbanding yang lain, S adalah paling laju, diikuti oleh P, kemudian Q. Yang paling perlahan adalah R. Okey, kita tengok pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang pertama, P lebih laju berbanding R. P lebih laju berbanding R, okey, betul. Tetapi lebih perlahan berbanding Q. 85 lebih laju berbanding 60, betul. Tapi lebih perlahan berbanding 80. So jawapan A salah. B, S lebih laju daripada P, betul. Tetapi lebih perlahan daripada R. Mana boleh? 90 memang lebih laju daripada 85, tapi perlahan daripada 60, itu salah. So untuk B tu salah. Untuk C, Q lebih laju daripada R. Q lebih laju daripada R, betul. 80 lebih laju daripada 60. Tetapi lebih perlahan daripada P. Tetapi perlahan daripada 85. Yes, betul. Okey, 80 ni lebih laju berbanding 60, tapi perlahan daripada 85. Betul lah. So jawapan dia adalah C. Okey, anak-anak boleh cuba buat untuk soalan 8, 9
dan juga 10. Okey, kita akan bincang pada hari esok. Okey, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.